bertemu kembali. Raptai penuh perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan ke-64 berjalan lancar di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi tadi. Berlangsung dalam cuaca cerah, konsep gelembung digunakan pada sambutan yang akan dijalankan secara sederhana itu bagi mengelakkan penularan COVID-19. Bermula jam 8 pagi, acara raptai diadakan selama 50 minit sehingga jam 8.50 pagi. Seramai 207 peserta terlibat dalam 3 persembahan, antaranya kawat senyap, persembahan drum dan pancaragam gabungan beruniform. Menurut penganjur, konsep gelembung digunakan untuk menghadkan pergerakan petugas dan peserta. Selain mereka akan dipecahkan mengikut kumpulan, serta yang terlibat perlu lengkap 2 dos vaksin. Turut kelihatan penduduk di Putrajaya yang hadir melihat acara dari jauh sambil dipantau anggota keselamatan bertugas. Masing-masing mengambil peluang melihat pertunjukan udara pesawat pengangkut A400M dan C130H milik Tentera Udara Diraja TUDM. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan isteri akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan ke-64 pada 31 Ogos ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini, semangat patriotisme terus dipaparkan segenap lapisan masyarakat di negara ini. Kali ini melalui tradisi pemasangan jalur gemilang, penduduk Eristana Sri Pristana Sungai Buloh yang mahu semangat cintakan negara terus subur dalam kalangan masyarakat, terutamanya generasi muda. Bagi penduduk, tradisi memasang dan mengibar jalur gemilang setiap kali Ogos menjelang tiba itu dilihat cukup bermakna. Manakala tidak, ia satu-satunya peluang untuk menyemai dan menyemarakkan semangat patriotisme dan cintakan negara. Ia juga dilihat sebagai medium untuk memperkenalkan anak-anak mereka erti pengorbanan serta semangat cintakan tanah air. Seperti mana anak-anak muda sekarang ni masih lagi tidak lupa kesedaran untuk apa itu erti kemerdekaan, dan kita harap mereka dapat memupuk semangat kemerdekaan di bulan merdeka. Bagi mendedahkan tentang kemerdekaan ini kepada anak-anak kita, tak kira di mana peringkat usia mereka, supaya semua tahu perjuangan orang terdahulu bagi mendapat kemerdekaan negara kita. Aktiviti yang dibuat secara gotong royong itu juga mampu mengeratkan silaturahim antara penduduk setempat. Meskipun dilanda COVID-19, simbolik cintakan Malaysia perlu dipamerkan dengan penuh semangat serta kebanggaan. Meskipun sibuk dengan pelbagai kes kecemasan, ia tidak menghalang anggota dan pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Larkin untuk menzahirkan semangat patriotik masing-masing dengan memasang jalur gemilang. Kali ini, selain 129 jalur gemilang dan bendera Johor dipasang sekitar Balai Bomba dan Penyelamat BBP itu, turut digantung adalah banner tertera logo dan tema Merdeka 2021 Malaysia Prihatin. Tradisi memasang jalur gemilang sekeliling bangunan Balai Bomba yang berusia 58 tahun ini sememangnya menjadi acara tahunan jabatan itu. Pelibatan anggota balai turut merangkumi pelbagai pertandingan anjuran Ibu Pejabat JBPM Johor. Kerja-kerja menghiasi BBP Larkin ini membabitkan 101 pegawai. Setiap tahun dah jadi macam satu kebiasaan dah. Jadi kalau tak ada arahan pun kita setiap pasang juga. Dan macam satu semangat bagi kita bekerja time bulan kemerdekaan. Memang itulah. Sebab bendera Malaysia ni satu kebanggaan buat negara kita. Jadi sebagai kita anggota bomba yang memakai uniform ni sebagai bahasa hadapan negara menjadi salah satu budaya lah. Satu kemestian. Setiap tahun mesti memasang bendera, tak kira di tempat kerja ataupun di rumah. Dia melambangkan satu semangat untuk kita terus mencintai negara kita. Bomba Larkin ni boleh katakan di tengah-tengah bandar. Jadi penemuan jalan-jalan utama pun lalu kat sini. Jadi orang akan nampak sebagai satu iklan lah untuk mereka sama-sama turut serta memasang bendera.
Pemasangan jalur gemilang dilihat mampu menaikkan semangat cintakan negara, terutama menjelang Hari Kebangsaan. Kedudukan balai bomba di laluan utama kawasan itu juga strategik dalam menyampaikan mesej kemerdekaan serta menyemarakkan semangat patriotik orang ramai. Okay, sebelum saya masuk menjadi anggota bomba sendiri pun saya buat ala kadar je lah. Biasanya kita orang akan buat persiapan tu, contoh 31 esok, hari ni baru buat persiapan pemasangan. Tapi untuk bila dah masuk balai ni, bila dah masuk sebagai anggota bomba ni, persiapan tu lebih awal. Biasanya masuk bulan 8 dah buat semua dah. Semangat tu, excited dia tu. Macam tu lah untuk sambut bulan kemerdekaan. Di satu amalan, satu kebiasaan untuk memasang di seluruh balai. Dan di Balai Lakin ni, dia berada di laluan jalan raya besar. Jadi pemasangan bendera ni untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat sebagai mesej Hari Kebangsaan akan. Bagi petugas hadapan seperti mereka, meskipun terkesan akibat pandemik COVID-19, rasa cintakan negara tidak pernah pudar dan perlu ditonjolkan pada setiap masa. Duit shilling Malaysia mula dikeluarkan pada 12 Jun 1967. Duit shilling terdiri daripada 5 jenis nilai iaitu 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Sementara itu, duit shilling bernilai RM1 untuk edaran biasa telah dikeluarkan pada 1 Mei 1971. Bahagian hadapan setiap duit shilling diterakan dengan gambar bangunan parlimen yang melambangkan kepercayaan rakyat Malaysia kepada demokrasi. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama rasmi negara ini dan bintang 13 melambangkan 13 negeri di negara ini. Pada bahagian belakang duit shilling, terdapat satu corak bunga kebangsaan iaitu bunga raya, perkataan Malaysia dan tahun duit shilling. Duit shilling siri kedua untuk edaran biasa dikeluarkan pada 4 September 1989. Duit shilling ini mempunyai spesifikasi teknikal yang sama seperti duit shilling siri pertama. Kecuali duit shilling RM1 siri kedua ini lebih kecil saiznya berbanding keluaran awal dan diperbuat daripada campuran tembaga, zinc, timah. Duit shilling RM1 tidak lagi sah berkuat kuasa 7 Disember 2005 dan telah ditarik balik daripada edaran. Duit shilling Malaysia siri terbaru dikeluarkan untuk edaran mulai 16 Januari 2012. Ciri-ciri unik yang mencorak budaya dan warisan negara menjadi sumber inspirasi dalam reka bentuk duit shilling Malaysia siri ketiga ini. Dengan tema keunikan Malaysia, reka bentuk baharu duit shilling memaparkan motif-motif seni kraftangan tradisional dan keindahan flora dan fauna negara. Bermula sebagai pengangkutan yang penting untuk mengangkut biji timah, fungsi kereta api kini berkembang lebih pesat. Khazanah negara itu mengalami evolusi bermula dengan lokomotif arang batu, enjin diesel, elektrik diesel sehingga kepada perkhidmatan komuter menggunakan tenaga elektrik yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995. Lebih 100 tahun perkhidmatannya di Tanah Melayu, mod pengangkutan ini menjadi penanda aras kemajuan sesebuah negara. Menyelusuri sejarah kereta api di negara ini, pengangkutan kereta api diperkenalkan di Tanah Melayu pada lewat kurun ke-19. Pembinaan landasan kereta api pertama di Tanah Melayu oleh Residen Perak yang kedua, Sir Hugh Low, menghubungkan Taiping ke Port Wells sejauh 12 km itu, digunakan untuk membawa biji timah ke pelabuhan. Di Selangor, Frank Swettenham membina sebuah landasan kereta api dari Kuala Lumpur ke Port Swettenham yang dikenali sebagai Pelabuhan Kelang. Landasan kereta api juga dibina bagi membolehkan kawasan baharu dibuka untuk kegiatan ekonomi seperti perlombongan dan penanaman getah. Bagaimanapun, ketika kemunculan kereta api sebagai salah satu ejen pengangkutan yang penting kepada pertumbuhan ekonomi negara, mod pengangkutan ini disabotaj semasa pendudukan Jepun dan Komunis. Sepanjang tragedi serangan Komunis, KTM ini telah mengalami this is all the damage that has been done. 157 kejadian kegelinciran kereta api disebabkan kerosakan rel kereta api, 171 kali serangan tembakan oleh pengganas
18 buah stesen musnah, hancur sama sekali. Dan kita punya alat-alat yang penting dalam kita punya perjalanan kereta api, salah satu alat penting adalah alat-alat telekomunikasi yang mana sebanyak 580 alat telekomunikasi dan semua yang rosak. 441 kejadian sabotaj landasan dan jambatan. Bagaimanapun, evolusi kereta api berkembang pesat selepas zaman gelap tersebut dengan penggunaan lokomotif enjin diesel bagi menggantikan lokomotif wap bermula pada tahun 1957. Pada tahun 1995, perkhidmatan KTM Commuter iaitu kereta api elektrik pertama di Malaysia diperkenalkan untuk membawa penumpang di sekitar Lembah Kelang. Tahun 2010 melakar satu lagi sejarah apabila perkhidmatan Electric Train Service ETS yang merupakan kereta api yang terpantas di Malaysia dengan kelajuan maksimum 140 km sejam diperkenalkan bagi menggantikan train konvensional yang beroperasi di laluan Kuala Lumpur Ipoh. Ianya perlu mendapat perhatian daripada orang ramai. Sebab itu urban rail, pengangkutan rail bandar sekarang ni sedang dibina dan diberikan penumpuan oleh pihak kerajaan, dan saya berharap ianya akan diteruskan supaya tahap mobiliti rakyat Malaysia dapat dipertingkatkan dia punya kecekapan, dan oleh itu dia dapat mempertingkatkan mutu produktiviti setiap rakyat Malaysia apabila mereka tidak membuang masa banyak berada dalam kesesakan jalan raya, tetapi dapat bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dengan lebih efisien lagi. Terkini, pada bulan April yang lalu, KTMB telah memperkenalkan perkhidmatan diesel multiple unit DMU di sektor Pantai Timur bagi menggantikan perkhidmatan konvensional di sektor terbabit secara berperingkat. Sukan. Nasib berbeza dua atlet negara pada Tamasya Paralimpik Tokyo hari ini. Atlet boccia Chu Wei-lun dalam laluan ke suku akhir selepas cemerlang menewaskan pemain ranking kedua dunia dari Thailand. Bagaimanapun, malang terus menimpa atlet renang Muhammad Nur Syaiful Zulkafli penyertaannya pada aksi saringan acara 100 meter kuak dada SB4 yang berlangsung pagi tadi dibatalkan. Selepas satu kemenangan semalam, Chu Wei-lun memulakan aksi kumpulan B pada sebelah pagi berdepan wakil Thailand yang juga pemain ranking kedua dunia Witsanu Watrapit. Ketinggalan pada dua set pertama, Wei-lun bangkit pada set ketiga menerusi kemenangan 3-0 sebelum lawan mengikat keputusan 3-sama mengheret ke penentuan tie break. Dan kemenangan 1-0 yang diraih cukup buat Wei-lun melakar kejutan merakam kemenangan keduanya. Pada sebelah petang, Wei-lun menewaskan pula Jun Sung-jun dari Korea Selatan dengan mata 9-3. Menang 3 perlawanan, Wei-lun kini di tangga teratas kumpulan B. Hampir pasti mara ke suku akhir, berbaki satu perlawanan menentang wakil Republik Czech Katerina Kurinova esok. Sementara itu, di pusat akuatik Tokyo, Muhammad Nur Syaiful Zulkafli berada di petak kedua dalam acara 100 meter saringan SB4. Dia berjaya menamatkan aksi di tempat ketiga menerusi catatan 1 minit 50.28 saat. Namun atas kesilapan teknikal, tidak menaikkan kepala ke permukaan air pada 15 meter awal, penyertaan Nur Syaiful dibatalkan. Ini pembatalan kedua terhadap Nur Syaiful selepas insiden pertama pada acara 200 meter gaya bebas S5 Rabu lalu. Nur Syaiful akan turun lagi pada acara terakhirnya 50 meter gaya bebas S5 Rabu ini. Ke aksi bola sepak Liga Super. Selepas gelaran juara Liga sah milik Johor Darul Takzim JDT, tumpuan kini terarah kepada persaingan untuk gelaran naib juara. Dan Kedah Darul Aman KDA terus konsisten apabila melonjak ke tangga kedua. Kemenangan ke atas Perak FC 1-0 semalam membolehkan Kedah mengumpul 38 mata. Satu mata memintas Terengganu FC dengan Kedah masih berbaki 4 perlawanan berbanding Terengganu 3 perlawanan. Gol kemenangan Kedah yang beraksi di Stadium Darul Aman semalam hasil tandukan penyerang utama Kepah Sherman pada minit ke-19. Tuan rumah terlepas peluang menambah jaringan 3 minit kemudian apabila ketua pasukan Badrul Bakhtiar gagal menyempurnakan sepakan penalti.
Sementara itu, Selangor FC keciciran mata dalam pemburuan tempat kedua Liga meskipun mendahului pada minit ke-17 menerusi hashtag yang menyempurnakan hantaran Ifedayo Omosui. Kad merah yang dilayangkan kepada Asmawi Yakin 10 minit kemudian nyata menjejaskan rentak tuan rumah. Tempatan yang bijak dimanfaatkan Melaka United untuk menguasai permainan. Dan pelawat berjaya menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir menerusi pemain kebangsaan Filipina Manuel Out. Di Stadium UiTM Shah Alam, pasukan tercorot UiTM FC mencipta kejutan menewaskan Sabah FC. Bukan 1 gol tetapi 4 jaringan tanpa balas. Bermula dengan sepakan penalti Kwon Yong Hyun pada minit ke-15, disusuli jaringan kedua 2 minit berselang menerusi Joel Vinicius. UiTM FC terus membuat Sabah FC hilang punca apabila menambah 2 lagi gol pada babak kedua. Gol menerusi Sean Ginielli pada minit ke-59. Sebelum Ginielli menyumbat gol kedua pribadi 7 minit kemudian untuk kemenangan 4-0 UiTM FC. Antara lain aksi sukan antarabangsa malam ini. Ketajaman penyerang sensasi Poland Robert Lewandowski melakar hat-trick dengan membantu Bayern Munich menundukkan Hertha Berlin 5-0. Beraksi di arena sendiri, Bayern Munich memborosi gawang Hertha Berlin seawal minit ke-6 menerusi Thomas Müller. Dan minit ke-35, Robert Lewandowski mula memperagakan kehebatannya apabila menjaringkan gol kedua Bayern. Bayern mencipta 3 lagi gol selepas rehat. Jamal Musiala menjadikan kedudukan 3-0 4 minit selepas permainan bersambung dan Lewandowski melengkapkan hat-trick menerusi jaringan minit ke-70 dan 84. Selain jaringan ke-301 dalam 333 aksi kompetitif bersama Bayern sejak 2014, dia berjaya menjaringkan gol dalam 16 perlawanan berturut-turut mengatasi rekod 15 perlawanan yang dipegang Gerd Müller. Beralih ke acara sukan lasak kejuaraan dunia UCI Mountain Bike MTB di Itali, Evie Richards dari Britain berjaya melakar sejarah peribadi dengan memenangi pingat emas sulung kariernya dalam kategori cross country wanita. Dia melakukan kepantasan 1 jam 23 minit 52 saat mengatasi cabaran wakil Belanda dan Switzerland. Kategori lelaki pula menampilkan penguasaan 1-2 peserta Switzerland. Saingan sengit Nino Schurter dan Matthias Flakiger menuju garisan penamat menyaksikan Schurter lebih pantas manakala gangsa milik Victor Koretsky dari Perancis. Sementara itu, perlawanan akhir siri jelajah ATP terbuka Winston-Salem menyaksikan pemain Belarus Ilya Ivashka muncul juara. Ivashka menewaskan lawan dari Sweden Mikael Mer dengan kemenangan 6-0 dan 6-2 sekaligus pemain pertama Belarus memenangi gelaran perseorangan jelajah ATP dalam tempoh 18 tahun selepas Max Menyih pada 2003. Jangan lupa saksikan pelancaran program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum KPM Perkasaku Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan disempurnakan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid pada 30 Ogos 2021 jam 2.30 petang. Saksikan melalui channel YouTube EduWeb TV seperti pautan tertera. Sertai sayembara lagu puisi Islamik Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bersempena dengan sambutan Bulan Kemerdekaan. Sayembara ini terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas secara berkumpulan. Anda perlu menghasilkan sebuah video lagu puisi berunsurkan Islamik dan muat naik di media sosial anda berserta hashtag sayembara lagu puisi Islamik. Maklumat lanjut layari laman Facebook DBP. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini antaranya sukses SPM 2021 Pendidikan Moral serta bimbing pendidikan khas vocational dan bimbing tingkatan 4 Kimia. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa di mana jua hanya di Didik TV KPM.
Visual binaan Istana Pasir setinggi 17 meter di Jerman mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Midi Saleh, salam hormat. InsyaAllah kita jumpa lagi.